Ini TG hari-hari berita saja. Fikir apa? Oh, itu orang tak takut mati, tapi TG takut mati. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana sudi bersama kita pada kali ini. Okey, di Melabus Studio. Okey, channel kegemaran anda. Alright. So, saya minta maaf kerana lama dah tak buat video. Okey, ini ada video yang terbaru. Okey, selepas rasanya 4 minggu kot tak buat video ni. Okey, pasal agak sibuk sikit. Okey, jadi kepada sesiapa penonton yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe. Yang dah subscribe, ucapkan terima kasih kerana terus setia bersama kita. Dan kepada penonton yang sekarang ni yang baru menonton video saya, ucapkan ribuan terima kasih. Okey, kerana sudi memberikan masa anda 5 ke 10 minit untuk dengar apa yang saya coret-coretkan pada kali inilah. Alright. Okey, hari ni saya nak bercerita sikit, okey, tentang, nak sentuh sikit lah tentang apa yang berlaku di Dewan Rakyat semalam. Ini TG hari-hari berita saja. Fikir apa? Kalau kita itu berita, pagi itu office boy dia pun boleh pecah. Kenapa dia tidak turun padang? Okey, berkenaan dengan kenyataan dilakukan oleh ahli Parlimen Bintulu, Dr. Sri Tiong, okey, berkenaan dengan beliau memperlekehkan usaha yang telah dilakukan oleh Ketua Pengarah KKM, okey, Tan Sri Dr. Noor Hisham, berkenaan dengan kawalan ke atas penularan wabak COVID-19. Sekarang ni di seluruh Malaysia kita kena PKPB. Okey, hanya beberapa negeri saja yang tak ada PKPB. Kita yang di Sarawak pun kena PKPB untuk bahagian Kuching. Okey, dan di Sabah bilangan kes dia masih lagi tak surut-surut lagi, semakin meningkat semenjak pilihan raya. Kena ingat semenjak pilihan raya. Okey, sebelum pilihan raya negeri Sabah, kita dah berjaya membuat kawalan ke atas COVID daripada terus menular kan. Okey, ini saya nak ingatkan lagi. Okey, apa yang berlaku di Sabah tu, yang meningkatnya kes-kes jangkitan COVID tu bermula selepas pilihan raya di negeri Sabah. Okey, siapa yang memulakan? Tahulah siapa yang memulakan, tak payah sentuh lah. Cuma kali ini kita nak cakap tentang apa yang diperkatakan oleh MP Dr. Sri Tiong dulu. Macam KK sekarang Sabah begitu teruk, begitu hebat itu pandemik COVID-19. Kenapa dia tak turun melawat tiap-tiap hospital? Okey, jadi pada pendapat saya lah, okey, pendapat saya, sebenarnya saya pun bersetuju dengan MP Tiong ni. Okey, setuju. Pasal apa? Tan Sri Dr. Noor Hisham ni, dia bukan sahaja pengarah KKM, you tahu tak? You all semua tahu tak? Dia bukan pengarah KKM saja. Okey, MKN dia juga chairman. Bukannya Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri kita, dia. Okey, dia sebenarnya beliau merupakan chairman MKN. Okey, Tan Sri Dr. Noor Hisham ni MKN. Jadi dia tak buat kerja lah tu kan, dia selaku chairman MKN. Okey, sebab itu MP Tiong hentam dia cukup rumat kan. Dah lah dia chairman MKN, dia pula ketua pengarah KKM. Dr. Noor Hisham juga ketua polis negara. Dia ketua polis negara. Dia yang mengarahkan anggota polis dan PDRM untuk lakukan sekatan-sekatan. Dia juga. Tengok banyak job dia ni kan. Dan Tan Sri Noor Hisham juga merupakan yang jaga keselamatan sempadan kita. Kementerian Dalam Negeri dia ketua. Sebab itu MP Dr. Sri Tiong hentam dia cukup-cukup. Betul tak? Kan? Pasal dia seorang je yang incas semua kan. Kita tahu kan, frontliner kita terdiri pada polis, okey, pakar-pakar perubatan, jururawat kan. Frontliner kita kan, angkatan tentera yang jaga sempadan kita kan, polis, marine kan, semua kan yang jaga. Itu frontliner kita tu.
semua disapu oleh Datuk Seri Tan Sri Nur Hisham. Dia seorang je tapau habis kan, sapu belaka kan. Itu sebab itulah MP Tiong hentam dia seorang saja. MP Tiong tak hentam pun Alkisah sempadan kita bocor kan. MP Tiong tak hentam pun Kementerian Dalam Negeri kan. Dia tak hentam pun cerita pasal sempadan, tak ada. Pasal apa? Pasal dia tahu semua kementerian yang saya sebutkan tadi, ketuanya satu saja, Tan Sri Nur Hisham, satu je kan. Betul tak? Betul tak saya cakap ni kan? Tapi pada hakikatnya untuk mengawal penularan COVID-19 ni melibatkan semua pihak. Okey, semua pihak, bukan setakat KKM yang diketuai oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham kan. Tapi kenapa MP Tiong hanya hentam KKM saja? Pasal apa? Pasal tadi saya cakap tadi, Kementerian Dalam Negeri pun Tan Sri Dr. Nur Hisham, jaga sepadan pun Tan Sri Nur Hisham, supply perubatan semua dia. Itu sebab dia. Okey, itu sebab dia. Okey, tapi ironinya itu bukanlah keadaan yang sebenarnya. Okey, Tan Sri Dr. Nur Hisham hanyalah KKM sahaja. Okey, jadi yang kita tengok hari-hari dalam sidang akhbar, dalam TV tu, itulah dia orangnya. Seorang je kan. Mana ada orang lain? Seorang je. Daripada 17 Mac sampai kita MCO sampai sekarang ni, dia seorang je, tak ada orang lain kan. Jadi mana pergi orang lain? Tak ada kan. Betul lah tu. Betul lah MP Tiong hentam dia seorang je tu, pasal dia seorang je kan. Betul kan. Tapi in reality, secara khususnya saya cakap tu serang ni, sebenarnya MP Tiong dia tidak berlaku adil kepada Tan Sri Dr. Nur Hisham. Dia tak berlaku adil. Sebab apa saya cakap sedemikian? Pasalnya sebab seperti saya cakap tadi, untuk mengawal penularan wabak COVID-19, ia melibatkan kerjasama semua pihak. Okey, pertamanya sempadan kita kena jaga elok-elok. Jangan biarkan warga asing masuk ke negara kita secara haram menggunakan jalan-jalan tikus. Itu yang pertama. Kalau kita berjaya mengetatkan sempadan kita, sukar sikitlah okey, warga asing yang yang dijangkiti oleh COVID-19 masuk ke dalam negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri, mereka juga melakukan penguatkuasaan kan. Yang ketiga, hospital, jururawat, doktor yang merawat dan memastikan pesakit yang terjangkiti itu sembuh. Walaupun walaupun kadang-kadang mereka gagal untuk menyelamatkan nyawa, tapi kita berusaha. Kita berterima kasih kepada mereka kerana berjaya juga untuk menyelamatkan sebahagian besar rakyat negara kita daripada dijangkiti oleh COVID-19 ini. Dan kita kena tengok, okey, seperti yang dikatakan oleh MP Tiong tadi semalam. Okey, dia cakap doktor, jurulawat, dia orang semua bekerja sana. Jangan hantar saja doktor pergi, jurulawat pergi. Oh, itu orang tak takut mati, tapi DG takut mati. KKM takut mati sampai tak nak pergi ke Tawau ataupun pergi ke Sabah untuk lihat sendiri kes yang semakin meningkat di Sabah. Okey, alright. Jadi soalan saya, adakah hanya dengan muat lawatan tersebut ke Tawau dia akan mengurangkan kes jangkitan COVID? Tak mungkin kan. Pasal lawatan ketua pengarah KKM ke Sabah hanya bersifat lawatan saja, tidak lebih pada itu. Okey, dan MP Tiong kena tahu juga. Okey, sekiranya ketua pengarah KKM Datuk Tan Sri Dr. Nur Hisham berputus asa, besar kemungkinan Frenier juga akan berputus asa, disebabkan oleh orang-orang politik seperti MP Tiong tidak menghargai
jasa dan pengorbanan mereka selama ini dalam mengawal penularan jangkitan COVID-19. Jadi kita kena faham, ada masanya kita boleh mengkritik, ada masanya kita boleh memuji, ada masanya kita boleh berdiam diri sahaja. Okey, dan menyokong secara diam-diam, terbuka ataupun terang-terangan. Dalam kes ini, kalau MP Tiong rasa dia lebih baik, okey, untuk melakukan pemantauan tersebut, kita boleh cadangkan kepada MP Tiong terbang daripada Betulu, pergi ke Tawau dan tengok sendiri apakah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memastikan bahawa penularan COVID-19 di Sabah dikawal. Okey, walaupun sekarang ni masih lagi berdepan dengan kes jangkitan yang semakin meningkat. Dari situ barulah kita tengok sama ada adakah persediaan kita, persiapan kita untuk menghadapi gelombang kedua ni di Sabah tu berjaya atau tidak menangani penularan. Kalau ada benda, ada kelemahan yang perlu diperbaiki, boleh balik bercakaplah dengan Kementerian Kesihatan, kan? Kita perlulah kita nak pergi hentam sana, hentam situ, hentam sini, kan? Dan kalau kita rujuk balik kepada apa respon Ketua Pengarah Dr. Nur Hisham, jadi tidak timbul isu yang kita takut mati. Jadi kalau kita lihat kullu nafsin za'iqatul maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita sebagai orang Islam, kita terima kematian tu di mana-mana saja akan berlaku, bukan hanya turun padang ataupun tidak. Jawabnya mudah saja, kan? Kita sebagai manusia bila-bila je boleh mati, kat mana-mana pun boleh mati, kat Dewan Rakyat pun boleh mati, kan? Jadi sebenarnya kita takut atau tidak takut, kita tetap akan mati. Sama ada kaya ke tak kaya ke, sihat ke tak sihat ke, kalau tiba masanya, ajalnya, dia tetap akan mati. Okey, tak payah fikir takut nak pergi ke Tawau cakap takut mati. Tak payah, pasal kita boleh mati bila masa saja. Okey, itu yang paling penting. Okey, dan kita kena ingat, walaupun kita kat mana-mana, kita boleh mati pun pada bila-bila masa. Itu yang kita perlu peringatkan terlebih dahulu. Jadi kepada MP Tiong, kalau boleh, kalau tak dapat nak membuat sebarang ataupun memberikan bantuan kepada pihak KKM dalam mempertingkatkan kesiapsiagaan mereka menghadapi gelombang kedua ni, wabak COVID-19 ni, lebih baik kita YB Tiong serahkan saja, serahkan saja tugas ini, pengawalan penularan COVID ini kepada pihak KKM dan menyokong mereka sebaik mungkin. Seperti mana kita rakyat Malaysia menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh KKM selama ini dalam memastikan bahawa penularan wabak COVID-19 ini tidak terus berterusan. Sebab kita tak mahu lagi ni pakai topeng ni. Sampai bila nak pakai topeng ni? Sampai bila nak pakai topeng? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Sampai bila? Dan sampai bila kita nak jarakkan semayang kita? Sampai bila ekonomi kita merudum? Sampai bila kita nak tengok lebih ramai lagi orang akan dibuang kerja? Sampai bila? Kan? Jadi saya berharap, walaupun kita sekarang ini tidak berada dalam sekumpulan negara yang membuatkan kerja-kerja research dan development tentang vaksin, penghasilan vaksin COVID-19 ni, kita amat berharap bahawa kita dapat mengawal wabak penularan ni menerusi kaedah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan sekiranya tidak juga berjaya, sekurang-kurangnya kita telah pun sampai ke satu tahap yang mana kita boleh banggakan. Maksudnya usaha kita tu dah mencapai satu tahap yang maksimum sekali. Dan saya amat pasti suatu hari nanti kita akan jumpa penyelesaian ke atas virus COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi itu saja yang mampu saya coretkan pada kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Alright, tersasul tadi, minta maaf.
Jadi itu saja dari saya. So kalau ada maker-maker yang nak komen, boleh komen kat bawah, tak ada masalah. Nak komen, nak share pendapat, tak ada masalah. Bagi yang suka video ni, boleh like, tak suka pun boleh dislike, tak ada masalah, tak mengapa. Janji kita happy saja. Alright. So itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye bye.